Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Adakah diterima oleh Allah ibadat seseorang itu sekiranya dia melakukannya dengan malas? Masya Allah, dia punya solat tu sujudnya mungkin tak sampai setengah saat kot. Dan rasa terpaksa, namun dia tetap istiqamah melakukan ibadat itu setiap hari. Dia istiqamah, cumanya dia rasa malas. Jadi macam mana tu? Adakah diterima pahalanya Ustaz? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih dari para penonton yang menonton. Terima kasih kepada yang bertanya di rakan FB kita. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila bicara tentang solat ini, kadang-kadang malas. Dia buat orang kata itu sebab solat ini bukan hanya sekadar kewajipan, tapi solat ini juga merupakan satu keperluan. Maknanya tuan-tuan dan puan, makan ini bukan kewajipan, tapi makan ini keperluan. Maksudnya kalau makan ubat itu kewajipan dan keperluan, kan? Solat ini tuan-tuan dan puan, kalau hanya sekadar kewajipan, makanya pastinya solat itu hanya sekadar solatlah. Dia tidak menghayati solat itu dan akhirnya kita takut sepatutnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah buatan keji dan munkar. Kita takut solat ini tidak dapat menyebabkan kita jadi baik dan kita tidak dapat menyebabkan kita jauh daripada perkara keji dan munkar. Jadi bila mana bicara tentang soalan yang ditanyakan tadi oleh siapa nama Zakaria tadi kan, rakan FB kita. Betul tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang niat dia bagaimana? Itu sebab kalau kita lihat dalam Matan Arba'in hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama, apa dia memang sangat popular. Nabi kata innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Maknanya setiap amalan itu mesti disertakan dengan niat. Tuan-tuan dan puan, para penonton ibu ayah, kita kena tengok niat kita untuk apa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, solat ini apa niat kita? Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, antara rukun solat yang 13, yang pertama apa dihadari? Niat. Niat tu barulah beri betul. Mana betulkan niat kita, usali kita itu perlu betul. Mesti niat juga. Niat dulu, mana barulah datangnya yang lain-lain dan keikhlasan. Tetapi bila mana bercerita tentang malas dalam solat ini, Allah SWT telah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 142. Boleh saya teruskan? Silakan. Boleh, tak ada cue apa-apa tak ada kan? masalah. Silakan. Seronok tuan-tuan rompan. Sebab dah lama dah. Saya sangat merindui set Tanyalah Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah kan. Tuan-tuan masih lagi menonton. Ibu ayah, kalau ada Quran di rumah atau tengah menonton pada ketika ini, ambil Quran cepat-cepat. Tengok Al-Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Buka surah An-Nisa ayat 142. Apa Allah SWT kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wala yaskuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Apa Allah Taala kata? Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya, pada hatinya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Nauzubillah min zalik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas, iaitu qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas. Rasa beratnya. Rasa berat malam, berdiri. Tak naklah buat contoh tuan-tuan. Pam-pam sendiri je lah kan. Mana berdiri dengan malas dan Allah Ta'ala teruskan, mereka hanya bertujuan riak, iaitu untuk memperlihatkan semayangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Maknanya itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, orang yang malas untuk melakukan solat. Maknanya diri pun malas-malas. Kadang-kadang solat pun celun-celun seperti patuk ayam dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, kalau kita solat ini malas-malas, ia boleh menghampiri kepada ciri-ciri orang munafik. Allahu Akbar. Itu sebab kita kena jaga perkara ini. Jadi kalau solat itu sebagai pendinding kita untuk melakukan maksiat. Jadi solat inilah yang dapat membimbing kita, maka rajinlah kita melakukan ibadah solat dan kita takut dengan kerana malas kita ini akan menyebabkan kita terjerumus kepada kemungkaran. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam.